Pada pelajaran hari ini, kita sambung ulang kaji bab 2 tingkatan 5. 2.2.6 menggunakan kaedah matriks untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Cikgu akan menggunakan latihan sebagai penjelasan. Latihan terdiri 2.2G muka surat 63. Soalan 1. Tulis persamaan linear serentak yang berikut dalam persamaan matriks. Kita perlu tulis persamaan linear serentak dalam bentuk matriks. Soalan tahap 4, soalan analisis. Negatif 4A campur 3X sama dengan 11. 6A tolak 2X sama dengan negatif 9. Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, cari nilai A dan X. Okey. Sekarang kita perlu tulis persamaan linear serentak dalam persamaan matriks. Kita cuba keluarkan semua nombor yang ada, negatif 4, tiga, 6, negatif 2. Negatif 4, 3, 6, negatif 2. Okey. Seterusnya, hanya tinggal A dan X dahulu. Kemudian yang sebelah, sebelas dan negatif 9 salin. Okey. Soalan kata cari nilai A dan X, saya keluarkan A dan X. Kemudian saya perlu guna formula matriks songsan untuk cari jawapan. 1 per AD tolak BC. Kemudian D lepas tu negatif B, negatif C, A. Okey. Matriks 11, negatif 9 salin. Okey, sekarang saya boleh ganti nilai dalam formula. Sebelum itu saya perlu label matriks sebagai A, B, C, D. A sebagai negatif 4, D sebagai negatif 2, B 3, C 6. Okey, sekali lagi D negatif 2, negatif B negatif 3, negatif C negatif 6, N negatif 4. Matriks 11, matriks 11 negatif 9 salin. Kemudian kita boleh kira negatif 4 darab negatif 2 tolak 3 darab 6 dapat berapa di sini? Dapat negatif
negatif 10. Kemudian sini kita boleh buat penyeraan pertama dengan pertama. Negatif 2 darab dengan 11. Kemudian tambah kedua dengan kedua. Negatif 3 darab dengan negatif 9. Seterusnya pertama dengan pertama. Negatif 6 darab dengan 11 tambah kedua dengan kedua. Negatif 4 darab dengan negatif 9. Sekarang kita boleh guna kalkulator kira. Negatif 2 11 campur negatif 3 darab negatif 9. Kita dapat 5. Kemudian negatif 6 darab 11 campur negatif 4 darab negatif 9. Kita dapat negatif 30. Okey. Sekarang 5 bahagi dengan negatif 10. Kita dapat negatif 1/2. Sini sudah bahagi tiada. Negatif 30 bahagi dengan negatif 10. Kita dapat 3. Dengan ini kita boleh kata as sama dengan negatif 1/2 lepas tu X sama dengan 3. Ini jawapan A dan X. Okey, sekali lagi anda perlu tulis persamaan linear serentak dalam bentuk matriks, kemudian guna formula matriks songsang untuk mencari jawapan. Kita sambung bab 3 tingkatan 5 3.1.1 menjelaskan masuk risiko dan kepentingan perlindungan insurans dan seterusnya mengenal pasti jenis insurans hayat dan insurans am bagi melindungi berbagai jenis risiko. Sama dengan tadi, saya akan guna latihan sebagai penjelasan saya. Latihan terdiri 3.1M muka surat 79. Soalan 1. Suwatina mempunyai polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak RM42,700 setahun. Ini bermaksud Suwatina perlu bayar sebanyak RM42,700 sendiri yang selebihnya akan cover oleh syarikat insurans. Tetapi syarikat insurans hanya boleh cover sehingga hadnya dengan had tahunan bernilai RM427,000 saja. Kalau ada lebih, Suwatina pun perlu cover sendiri. Jadual 2 menunjukkan tahun Suwatina menjalani perbedahan di hospital dan jumlah kos rawatan. Tahun pertama dalam tempoh insurans RM34,000. Tahun kedua dalam tempoh insurans RM68,000. Hitung jumlah kos rawatan yang perlu ditanggung oleh Suwatina pada tahun pertama dan kedua dalam tempoh insurans. Soalan tahap 5 soalan menilai. Soalan ini perlu kefahaman yang cukup tinggi baru boleh jawab soalan. Tahun pertama. Tahun pertama, kos perbedahan RM34,000. RM34,000
ringgit adalah kurang daripada 42.700 ringgit. Okey, ini pasti Watina perlu cover sendiri. Kemudian tahun kedua. Tahun kedua sebanyak 68.000 ringgit. Suwatina perlu cover sebanyak seperti yang saya kata tadi 42.700 ringgit. Yang selebihnya ialah berapa? 68.000 ringgit tolak 42.700 ringgit. Yang selebihnya 25.300 ringgit akan di-cover oleh syarikat insurans. Selanjutnya, pada suatu hari, kereta Melissa telah melanggar sebuah kereta lain dalam satu kemalangan dan dia didapati bersalah. Akibat kemalangan itu, kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan teruk dan pemandu kereta yang dilanggar Melissa mengalami kecederaan patah kaki. Melissa ingin membuat tuntutan kerosakan bagi kedua-dua buah kereta serta kos rawatan kecederaan pemandu tersebut. Berdasarkan senario di atas, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat oleh Melissa kepada syarikat insurannya jika dia menginsurankan keretanya bawah polisi pihak ketiga. Kata kunci di sini ialah polisi pihak ketiga. Kalau polisi pihak ketiga hanya boleh tuntut, hanya boleh membuat tuntutan bagi kerosakan kereta pihak ketiga sahaja. Sendiri, kerosakan kereta sendiri tidak dapat di-cover dan juga kecederaan diri dan pihak ketiga sebab kecederaan yang berlaku akibat kemalangan kita perlu beli insurans jenis lain. Contohnya insurans kemalangan diri, bukan insurans kemalangan. Sebenarnya kedua-dua jenis insurans adalah berbeza. Okey, itu sahaja untuk bab 3.